Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kehidupan kami di dunia dan akhirat, ya Allah. Jauhilah kami daripada azab kubur, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami tanpa dihisab, ya Allah. Alhamdulillah, kita 3 Syawal ya. Kepada mereka yang dah mula berpuasa, ada yang semalam pun dah puasa, kita mengucapkan selamat berpuasa dan meneruskan amal ibadat kita yang telah kita buat sepanjang bulan Ramadan sampai ke bulan Syawal. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan juga dengan tazkirah 5 minit berdasarkan buku Beri 2 minit. Dalam buku Beri 2 minit ini ada berapa bab ya? 70 ataupun berapa bab? Ada 100 bab. Memang sengaja dibuat 100 bab. Dan kita telah sampai ke bab 34. Ada yang masa tertentu tu kita langkau satu bab. Bukan langkau lah, kita dulukan, kemudian kita patah balik. Hari ini kita bab yang ke-34 bertajuk Menunggu. Tapi sebelum kita mulakan bab ini, macam biasalah, peringkat awal ni kita bercerita-cerita sikit. Dia tak termasuk dalam agenda, tetapi kita nak pastikan pada pukul 6.25, memang orang yang nak masukkan tazkirah tu dah ready lah. Baik tuan-tuan, apa yang saya nak sebut dulu sebelum kita mula dengan topik menunggu, iaitu kita yang sebenarnya tak boleh nak memaksa orang dalam banyak keadaan. Anak kita boleh paksa, yang bawah yang ada kuasa, kita ada kuasa, kita boleh paksa orang. Somehow lah, kita boleh paksa. Macam kita jadi ketua, kita boleh paksa anak-anak buah kita buat sesuatu. Dan mereka ini buat tu bukan kerana dia suka kat kita. Buat kerana terpaksa. Ada jadi macam tu. Baik, saya nak cerita yang simple je. Semalam ada orang hantar mesej kat saya. Dia kata, Prof, saya nak beli 10 buku Puan Roza. Dia mahu daku ke sana, buku baru Puan Roza. Dia kata dia nak bagi pada kawan-kawan dia. Saya pun katalah kat dia, pasal apa you beli yang dia saja? Belilah yang saya. Buku saya sedap lagi pada buku Puan Roza. Saya sebut macam tu. Saya boleh sebut tu pasal saya tahu dia okey dengan saya. Kalaulah saya sebut dengan orang yang tak okey, menyampah dia. Sebab itu, ayat yang sama, kenyataan yang sama, dengan orang ni boleh buat, dengan orang ni tak boleh buat. Ada setengah, bila kita sebut pada orang ni, dia sensitif. Mula tak nak berkawan dengan kita. Tapi kalau dengan kawan kita, dia okey, dia faham yang kita ni joke. Dan dia jawab apa? Betul. Prof punya buku okey. Tapi saya suka buku Puan Roza lagi. Okey. Saya tak boleh nak paksa dia menyukai buku saya. Dia sebab dia suka buku Puan Roza, dia tak suka buku saya. Nak buat apa? Nak buat macam mana kan? Tetapi masya-Allah, subhanallah, Allahu akbar, pada Allah Subhanahu taala, kita biarlah Allah suka kita. Kan? Macam mana Allah suka kita, kita buat sesuatu tu semata-mata kerana Allah. Kita buat apa pun saja kerana dia. Okay, kerana dia. Maksudnya bukan kita nak cari nama ke, nak cari populariti ke, macam tu. Baik. Jadi saya bangun pagi tadi, awal lah, hari ni awal sebab sihat, segar. Saya tengoklah Facebook saya. Ya Allah, ada orang unfriend seorang. Maksudnya ada yang dah berkawan dengan kita, lepas tu dia tak suka kat kita. Ada sebab lah tu. Jadi kita tak boleh nak paksa. Friends kita ni ada, dalam Facebook ni ada 5,000. Adalah seminggu, 2 minggu sekali ada seorang keluar. Tapi kemungkinan dia bukan masalah dia tak suka kat kita. Mungkin kadang-kadang dia tertekan unfriend. Kadang-kadang dia nak suruh kawan dia yang lain masuk. Tiba-tiba dia tengok muka kita, dia serabut hari tu, dia tengok, dia pun unfriend kita. Baik, ada 1-0 tu. Siapa nak jadi kawan saya? Silalah. Tuan-tuan dan puan-puan, ada 2-3 minit lagi. Hari ini saya nak cerita sikit pengalaman sambung semalam ya, pengalaman hidup di Madinah yang telah saya tulis dalam buku Anekdot Madinah. Salah satu perkara yang paling penting lah bila pergi ke Madinah ni, duduk di negara Arab ni, ataupun di Middle East lah kebanyakannya yang saya tahulah. Bila nak beli kereta, ialah kita perlu kereta. Perlu kereta, mesti ada lesen Arab Saudi. Dulu tak payah. Dulu lesen Malaysia boleh convert je. Okey. Tetapi di Madinah kena ambil lesen baru. Dan memang pengalaman orang ambil lesen kereta di Madinah menyeksakan. Sebab dia tak boleh macam peraturan tidak bertulis. Memang kau akan fail dululah. Tetapi saya
Allah, kita dah berpuluh tahun bawa kereta. Masya Allah, subhanallah, bukannya lesen beli. Jadi saya pun pergilah daftar apa semua. Yang pertama sekali bawa kereta, kita panggil tu on the road tu. Tapi dia dalam circuit lah kan. Bawa kereta lah sana sini, parking semua tak ada. Okey, 100%. Saya percaya dan yakin saya okey. Keluar keputusan gagal. Masya Allah. Kenapa gagal? Dia kata kau kena belajar 3 jam. 3 jam kena bayar RM90. Kalau puak-puak lain tu, yang mana-mana Bangladesh, Pakistan tu, yang lama-lama tu, yang orang yang tak pernah ada kereta tapi belajar kereta kat sana, itu dia kena suruh belajar 120 jam kadang-kadang, 80 jam. Saya dia suruh belajar 3 jam. Jadi esoknya saya pun datanglah untuk belajar. Pemandu tu, ini puak-puak dia lah kan. Belajarlah 4 orang duduk dalam kereta, dia pun bawa, ajar sekali, satu pusingan, dia pun kata, okey Ustaz, bawa, dia kata. Dia sebab ikamah saya Ustaz. Ustaz tu maknanya profesor dalam bahasa Arab. So, saya pun bawa lah macam biasalah. Bawa macam semalam tu juga. Okey, habis. Allah, tak sampai 10 minit. Bayar 3 jam. Tuan-tuan dan puan-puan, besoknya saya pun pergilah. Dia mudah je. 2-3 hari lepas tu boleh pergi ambil ujian semula. Ambil ujian semua, lulus. Tetapi yang menakutkan saya adalah peperiksaan ujian komputer tu, undang-undang tu. Bayangkanlah saya dah berapa puluh tahun dulu ambil, itu pun fail kali pertama. Salah 12. Pasal apa? Bongkak sangat, angkuh sangat dengan saya kata, alah, tak payah belajar je benda ni. Mudah tengok gambar, tanda je lah. Saya cakap gitu dengan Roza. Dan bila masuk dalam Dewan Peperiksaan, kerana sombong, angkuh ni, riak ni, fail pada muka. 12 salah, dia boleh salah 8 je. Jadi di sana ni saya berdebar sangat. Saya takut. Sungguh-sungguh takutlah. Allahu Akbar. Lepas tu saya pun tunggu last sekali saya masuk. Dia kat sana tu kena duduk menghadap komputer lah. Kemudian polis yang jaga tu dia datang dekat saya. Dia tanya, nak bahasa apa? Arabic, English ya? French? Ada tu. Indonesia. Siapa kata? English ya? English. Puak dia ketawa. Dia pun tekan software. Tekan software, keluar Arabic. Ya Allah, guarantee fail. Tuan-tuan, malam tadi dah menangis dah dengan Allah, dah cerita dah dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhan, aku tolong dia. Ya Allah, aku nak ambil periksa, nak ambil lesen kereta ni. Ya Allah, lesen kereta ni aku nak bawa pergi ke Masjid Nabawi. Ya Allah, aku nak menunaikan umrah. Ya Allah, aku nak bawa pergi kerja. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Dah tahu dah suasana dia macam tu. Merayu, merintih. Pada 1/3 hujung malam yang tersisa. Adakah kita nak begitu di Malaysia? Tak adalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila dia tengok, dia tekan Arab tu, saya pun kata dalam hati, fail lah. Memang fail lah. Saya tak kerti Arab. Tetapi pada masa tersebut, saya tertengok tangan polis tu. Dia letak atas skrin komputer, dia letak tangan macam tu. Saya pun tengok tu, saya terlintas dalam hati. Pasal apa jari dia macam tu? Oh, dia nak tunjuk jawapan dekat aku ke? Saya terlintas macam tu. Saya pun tekan dekat tu. Tekan kat situ, komputer gerak zoom. Dia pun turun bawah. Top. Tak sampai 5 minit, saya betul 100%. Tuan-tuan, saya menangis. Sebablah, bukan menangis, sebab. Tengok bagaimana Allah mendengar ritihan kita. Kenapa dia buat dalam bahasa Arab? Sebab kalau dalam bahasa Inggeris, dia tak reti. Dan kenapa? Siapa yang buka pintu hati dia nak bantu saya? Saya bukan kenal pun. Itulah pertolongan daripada Allah. Dia gerakkan hati polis tu supaya dapat selesaikan masalah saya ni. Kau duduk negara orang macam ni. Tuan-tuan. Sebab itulah kita kata, ya Allah. Bukan kita kata, oh nasib baik dia tunjuk kat aku. Oh mujur dia tunjuk kat aku. Tak. Ini semua, dia tu jadi bala tentera Allah SWT untuk membantu orang yang minta tolong dengan Allah kan. Jadi dalam hidup kita ni, hidup tuan-tuan pun banyak yang Allah bagi pertolongan. Tinggal lagi kita tak sedar je. Bila kita dapat pertolongan tu, kita kata, yalah nasib baik, mujur Allah, aku kenal orang tu. Ada orang pergi rumah saya di Madinah, dia kata, apa Prof? Saya patut tahun berapa nak pergi, dapat pergi menunaikan haji. Tapi sebab saya kenal Menteri Besar, dia bagi laluan dia pada saya. Saya kata salah tu. Nampak tak you tunjukkan Menteri Besar? Yang sebenarnya, Allah yang bagi pertolongan kepada you melalui Menteri Besar. Ceritalah Allah dulu yang bagi. Sebab itu bahayanya bila kita bergantung dengan orang. Kita duk sebut, duk puja orang yang bagi pertolongan. Sebenarnya Allah yang bagi pertolongan melalui orang ini. Dia ini hanyalah tentera kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini nak penting betul-betul kita punya cara tu. Sebab itu bila kita minta dengan Allah. Baik tuan-tuan, kita teruskan atas kirah kita. Apa ni? Bab ke-34. Bila saya cerita bab tadi kan, getaran dalam jiwa saya tu, ya Allah, banyak yang saya belajar. Baik, tajuk kita menunggu. Tuan-tuan, kalau kita menunggu kan bosan kan? Saya menunggu daripada pukul berapa ni? Lepas solat subuh tadi, pukul 6.10, 6.13, 14 dah ready dah. Yang pukul berapa dah yang? 6.14. Ya Allah, nak tunggu 6 minit, 6.20 tu lambat rasa. Sebab apa kita menunggu? Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Subhanallah, kalau kita pergi hospital, beratur, menunggu, Allah bosannya kan? Okay? Banyak perkara yang bila kita menunggu, memang membosankan. Tuan-tuan, ini saya tulis dalam ni, bab 34 menunggu ini, masa kami pergi ke Aqsa. Kami terpaksa menunggu sebelum masuk ke dalam, Palestin, Jerusalem tadi, menunggu di Jordan, sementara gate dibuka, 3 jam kena tunggu, 3-4 jam kena tunggu. Lamanya, ya Allah. Sebab apa? Bas masuk tu satu dia cek. Kan? Dia sengaja nak buat susah aja. Orang Yahudi ni, Israel ni nak buat susah pada kita. Tetapi orang kata, ya Allah Prof. Orang dalam bas tu dah kata, ya Allah Prof. Dia kata, lamanya. Saya pun katalah. Apa bezanya? Masa kita menunaikan fardu haji dulu, saya lah, kena tunggu 4 jam di Jeddah. Apa beza sekarang? Kan sama je. Kita, masa nak pergi haji tu, negara mana? Arab Saudi. Ni apa? Dikuasai oleh Israel, saya kata. Yahudi. Tetapi saya kata, kita duduk dalam bas ekor. Ada makanan. Ada tandas, ada semua ada okey. Internet ada, saya boleh menulis, saya boleh baca. Bacalah Quran. Berdoalah. Rabbi Yasir wa la tu'asir, Rabbi Yasir wa la tu'asir. Dalam keadaan kesusahan tersebut, kita boleh mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya tulis panjang lebar dalam buku Aqsa lah. Di sebalik tembok Yahudi ada damai di Aqsa. Kemudian bila sampai giliran kami, dah masuk ke dalam, tuan-tuan dan puan-puan, masuk je ke dalam, immigration, visa apa semua selesai. Hilang yang tunggu 3 jam, 4 jam tadi. Sebab itu Allah kata apa? Ada 3 tempat yang disyariatkan untuk bermusafir dan beramal ibadat. Kalau kamu nak bersusah payah, nak pergi bermusafir dan beramal ibadat, ada 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Dia ada susah payah dia itu, berbeza-beza keadaan dia. Macam contoh pergi haji, pergi Madinah. Ada susah payah dia tu. Di Aqsa ni, macam tu juga. Ada susah payah dia. Tetapi, yang ini yang saya ceritanya, perasaan setelah melepasi semua. Mak saya kata apa? Masa nak balik. Mak, apa mak rasa mak bila pergi ke Aqsa ni? Mak rasa damai. Seolah-olah macam pergi ke Madinah. Ini perasaan yang tak dapat dibohongi. Baik tuan-tuan. Bab menunggu ni mengajar kita banyak perkara. Contohnya, diceritakan dalam satu hadis, ya. Besok di padang mahsyar, kalau kita tak okey, tuan-tuan, kalau kita tak okey, kita tak okey ni maksudnya, timbangan kita tu di sebelah kiri ni lebih berat daripada sebelah kanan. Ya. Nak menunggu di padang mahsyar tu diceritakan matahari sejengkal daripada kepala. Sejengkal daripada kepala. Peluh menitis daripada buku ladi, naik sini, naik sini, naik sini, mengikut amalan masing-masing. Dan kemudian sampai ke sini tercungak-cungak. Berapa tahun? 50 tahun. 50 tahun di hari akhirat serupa berapa tahun di dunia. Berat. Kalaulah kita rasa menunggu di dunia ni, dah teruk dah. Janganlah kita, berfikirlah kita supaya kita tak menunggu di hari akhirat besok. Jangan. Ini Allah bagi perbandingan je. Apa yang berlaku di dunia ni. Sebab itu tuan-tuan, apa yang boleh kita pelajari, sangat mudahlah. Kalau berjanji dengan orang tu, janganlah duk bagi orang lewat. Kalau boleh kita ni jangan nak menyusahkan orang. Pergi awal pada orang. Kalau janji 9.30, 9.25 dah pergi, dah ada dah. Biar kita tunggu orang, bukan orang tunggu kita. Ini yang tak ada pada masyarakat kita ni. Janji pukul 9, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Macam datang rumah saya, kalau janji pukul 9, Roza masak, dia memang cun-cun untuk orang makan tu dengan penuh nikmat pada masa yang tersebut. Sebab makanan yang kita hidangkan itu adalah makanan yang ada fasa-fasa dia. Kita bersungguh. Tapi orang buat relax. Ya. Oh, sorry lah, Prof. Datang lewat sikit. Ya Allah, pasal apa you datang lewat? Mak rumah, dia kata. Ada kes macam tu. Pasal apa kita tak bagi kepentingan pada janji kita? Kita tak tahu yang orang menunggu orang, bagi orang yang betul-betul jaga masa, dia akan jaga betul-betul. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Sebab itu,
yang Masya Allah, subhanallah. Kita kena jaga masa kita supaya orang tak menunggu kita. Dan kita pun tak menunggu orang. Dah ya? Dah. Okey. Hari ini istimewa sikit tuan-tuan dan puan-puan. 2 ke 3? 3 pun boleh, 2 pun boleh. Baik. Masya Allah, subhanallah. Hari ini istimewa saya kata apa. Ada seorang hamba Allah, dia kata dia beli buku. Buku baru kami, dia mahu daku ke sana dan ceritalah. Dia bayar 2 set. Tapi dia kata 1 set tu bagi pada pembaca Prof. Khalayak FB Prof untuk buku ni. Dia mahu daku di sana dan ceritalah dia ada di sisi. Jadi, Allahu Akbar, siapa yang dapat ni? Dan patutnya 2 je. Tapi Roza dah tulis 3 ni, saya hadiahkan 1 untuk yang ketiga. Tapi, yang siapa dapat siapa tu, biar saya tentukan ya. Okey, nama-nama ni hubungi saya. Sharifah Hanifah Syed Ahmad, Ashwan Awaluddin, orang Sabah Prince Rose. Okey, Prince Rose, Ashwan Awaluddin, Sharifah Hanifah. Kontak saya 019 315 4444. Post laju jalan besok. Besok 27 hari bulan. InsyaAllah besok kita post. Tuan-tuan, jumpa lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.